Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan hari ini akan menceritakan tentang Anglicism daripada 4 ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Izzuddin dan saya sendiri Hasanah Naziha, Nasuha binti Nazir dan Nur Amila. Sebagai permulaan kepada pembentangan ini, saya akan menerangkan maksud dan definisi Anglicism. Anglicism adalah sebuah ungkapan atau perkataan atau frasa daripada bahasa Inggeris yang digunakan ke dalam bahasa negara lain, iaitu dengan menggunakan ungkapan, perkataan atau frasa ini daripada bahasa Inggeris sebagai bahasa sumber dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu sebagai bahasa sasaran, tapi dalam konsep pengiklanan. Alright. Yang seterusnya adalah penerangan daripada tokoh barat, iaitu tentang kategori keingirisan oleh Haugen pada tahun 1972. Anglicism dimanfaatkan untuk mengelaskan sesuatu unsur keingirisan yang wujud dalam sesuatu tajuk utama. Dan daripada pandangan Teresi pada tahun 2010, ianya berkenaan sebuah teks pengiklanan yang dipertimbangkan bagi untuk mengenal pasti sesuatu ciri-ciri bahasa dalam penulisan tajuk-tajuk utama pengiklanan. Jadi pembentangan hari ini akan mengupaskan lagi isu Anglicism bagi untuk kita menjelaskan dan memperlihatkan lagi pengaruh keingirisan dalam masyarakat kita sebagai medium terjemahan teks pengiklanan daripada bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Alright. Yang seterusnya adalah ideologi daripada pemikiran barat. Saya serahkan kepada Nasuha. Terima kasih Hasanah. Jadi masuk iklan merupakan salah satu cara yang berkesan untuk menyampaikan maklumat mengenai sesuatu barangan atau perkhidmatan sama ada sedang atau akan dipasarkan. Terdapat pelbagai cara yang digunakan dalam iklan untuk mempromosikan barangan dan perkhidmatan ini seperti hibahan dalam televisyen, radio, surat khabar, internet, poster dan papan kenyataan. Jadi kami pergi ke ideologi pemikiran barat dalam periklanan. Miller pada tahun 2016 telah berkata, masyarakat Melayu di Malaysia begitu mengagumi konsep kecantikan wanita-wanita Euro-Amerika yang turut dikenali sebagai kecantikan universal dan menjadi kayu pengukur kecantikan bagi simbol budaya dunia dari segi kesihatan, bentuk fizikal badan dan raut wajah serta tubuh badan dalam kebanyakan media massa negara barat. Selain itu, minat dan kesedaran wanita barat yang tinggi terhadap pelangsingan badan dan impian yang kuat serta kesungguhan untuk kelihatan cantik dan menarik banyak dipengaruhi dan mempunyai berkaitan rapat dengan pengaruh dan ideologi kecantikan yang dicetuskan oleh barat. Selain itu juga, melalui kuasa beli yang tinggi serta peningkatan penglibatan wanita barat dalam bidang pendidikan dan pekerjaan telah membenarkan mereka berbelanja terhadap produk kesihatan tubuh badan bagi membantu mereka membentuk imej sosial dalam masyarakat moden pada hari ini. Pengaruh iklan dan daya tarikan dalam media cetak seperti majalah sangat kuat dan berupaya mencetus, membangkit dan menyemat sesuatu ideologi kecantikan dalam minda masyarakat Melayu untuk menjaga kesihatan fizikal. Kami memilih iklan tersebut yang berkaitan dengan produk kelangsingan badan. Seperti yang kita lihat pada iklan ini, produk iklan ini ialah produk kelangsingan badan yang mana seperti yang kita tahu, negara Malaysia. Seperti yang kita tahu, obesiti merupakan satu isu dan suatu penyakit yang mencapai kadar peratusan yang sangat tinggi dalam Malaysia. Dan jadi iklan ni kami pilih kerana sesuatu isu yang bagus untuk dibincangkan. Dan seterusnya adalah kerana seperti yang kita tahu, penyakit jantung juga merupakan penyakit yang berkait rapat dengan obesiti dan merupakan antara penyakit yang paling tinggi di Malaysia, terutamanya dalam kalangan lelaki.
Ya, Dan betul tu. menjelang tahun Jadi 2020, masyarakat Malaysia kebanyakannya telah berupaya, mendapat berusaha. kesedaran, Yes. berusaha, dan kebanyakannya telah mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk terus hidup dalam keadaan yang lebih sihat. Jadi contoh iklan yang kami pilih ni memang berkait rapat dengan Bersesuaian masyarakat dan Malaysia hari ya. ini. Produk ni merupakan iklan tentang produk pelansingan badan, yang mana saya rasa ianya sangat mempengaruhi lah masyarakat Malaysia apabila tengok iklan ni untuk beli, sebab sangat berkait rapat dengan penduduk Malaysia. Jadi iklan ni pun telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu untuk mewujudkan lagi Anglicism dalam masyarakat Melayu. Seterusnya Nasuha. Seterusnya kita akan pergi ke peranan iklan, iaitu Mila. InsyaAllah. Mila boleh teruskan? Okey, saya Mila. Saya akan teruskan bahagian peranan iklan. Peranan iklan iaitu medium yang paling berpengaruh untuk mempengaruhi pengguna membeli sesuatu barangan, iaitu dapat membantu pengguna membuat pilihan terhadap sesuatu barangan. Selain itu juga, peranan iklan ni menyampaikan mesej promosi dan jualan kepada pengguna, iaitu dengan memberitahu kepada khalayak tentang barangan dan perkhidmatan dalam pasaran. Selain itu, melalui iklan juga pengguna dapat mengetahui lokasi dan tempat promosi jualan itu diadakan. Okey. Selain itu juga, iklan dihasilkan atas faktor permintaan orang awam atau syarikat swasta yang berkehendak untuk menghasilkan iklan. Selain itu, iklan wujud disebabkan ada produk dan perkhidmatan yang perlu dipromosi. Iklan bertujuan untuk menarik perhatian, mempromosikan, menjual dan menghebahkan wujud dalam medium bercetak dan elektronik. Iklan juga mempunyai kesan, misalnya khalayak terpengaruh untuk membeli sesuatu produk atau sebaliknya. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada slide. Cara iklan menarik perhatian dan mempengaruhi masyarakat untuk membeli barangan yang diiklankan. Yang pertama, melalui reka bentuk produk. Contohnya jenama, reka bentuk, pembungkusan, warna dan saiz. Contoh lain, pemilihan warna seperti dalam iklan pemilihan, iaitu warna merah jambu dan warna biru. Selain itu, cara menarik iklan lain, cara untuk menarik perhatian untuk masyarakat lain iaitu dengan pemilihan bahan-bahan produk. Contoh iklan sos yang menggunakan bahan-bahan segar, iklan ubat gigi Fresh and White di mana kandungan ditambah supaya menjadi lebih segar. Okey, saya akan sambung ke slide seterusnya iaitu kesan negatif dan kesan positif. Secara ringkasnya macam saya akan sebutkan dia rumusan dia, iaitu yang pertama adalah iklan memberi kesan negatif dan kesan positif kepada masyarakat. Kita perlu menganalisis dengan teliti supaya tidak terpengaruh oleh iklan yang tidak baik. Selain itu, kita tidak harus menjadi pengguna yang ingin memiliki sesuatu barang tanpa mengetahui mutu dan kegunaan sebenarnya. Akhir sekali atau konklusinya, kita perlu menjadi pengguna yang bijak, memilih serta membezakan perkara yang merugikan atau menguntungkan kita. Okey, slide yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya iaitu Izzuddin untuk membacakan kebaikan pengiklanan. Okey, sekian, terima kasih. Okey Din, boleh teruskan? Okey, seterusnya saya akan beri penerangan tentang kebaikan pengiklanan kepada masyarakat. Yang pertama, membolehkan pengguna membuat perbandingan terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan. Dengan adanya maklumat yang dinyatakan dalam sesebuah iklan, pengguna akan mudah membuat perbandingan antara satu produk dengan produk yang lain. Contohnya dari aspek harga, kuantiti, kandungan dan sebagainya. Okay, yang kedua, pengguna dapat merancang perbelanjaan. Dengan adanya iklan yang mempunyai pelbagai maklumat dan pilihan, pengguna akan dapat membuat perancangan perbelanjaan dengan baik yang boleh mengelakkan pembaziran. Okay, yang ketiga, pengguna akan sentiasa mengetahui tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang terkini. Okay, pengguna juga akan mudah mengikuti perkembangan sesuatu produk atau perkhidmatan yang diinginkan. Contohnya produk kecantikan, produk kesihatan dan sebagainya. Okay, seterusnya,
memberi maklumat dan penerangan dengan mudah kepada pengguna. Contohnya, sesebuah iklan menyatakan maklumat berkaitan dengan harga atau bayaran bagi sesebuah produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Akhir sekali, pengguna akan sentiasa mengetahui peluang-peluang yang terbuka pada setiap masa. Kebanyakan peluang pekerjaan dan peluang pendidikan pada masa ini tersebar luas di media-media elektronik. Contohnya seperti iklan pendidikan di institusi pendidikan tinggi swasta yang diiklankan di televisyen. Seterusnya, untuk keburukan iklan, yang pertama, menggalakkan pembaziran. Iklan menggalakkan penggunaan berbelanja mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang tidak diperlukan dan melebihi kemampuan. Seterusnya, menggalakkan tabiat ambil mudah dalam kalangan pengguna. Pengguna cepat terpedaya dan percaya kepada iklan-iklan yang disiarkan tanpa menyelidik dahulu kesahihan atau keberkesanan sesuatu barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Seterusnya, sukar untuk membuat pilihan yang tepat. Dengan wujudnya iklan yang melibatkan pelbagai pilihan dan jenama, pengguna sukar untuk membuat pilihan yang tepat dalam memilih barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Selain itu, harga barang mahal. Disebabkan oleh kos pengiklanan yang tinggi, pengeluar akan menjual sesebuah barang dan perkhidmatan dengan harga yang tinggi. Kesannya, pengguna akan terpaksa menanggung harga yang mahal. Dan yang akhir sekali, untuk keburukan iklan ialah terpedaya membeli yang tidak berkualiti. Pengiklanan yang menggelirukan akan mempengaruhi pengguna untuk membeli barang atau perkhidmatan yang tidak berkualiti. Okey, itu saja daripada kami. Okey, yang tu saja berkenaan pembentangan inclusism. Sekian, terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.